Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam kasih. Salam Ibtu kelas pertama 2025 dan salam Ramadan. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On. Yang berusaha Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Solahuddin bin Muhammad Nur, Ketua Jabatan Pendidikan Islam IPGM Kampus Tun Hussein On, serta yang dikasihi penonton-penonton forum ilmiah pada hari ini yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebelum memulakan majlis, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menghadiri forum hari ini bagi membincangkan satu topik yang penting, iaitu dakwah pada zaman kegemilangan Khulafa Ar-Rasyidin dan juga perbandingan sistem pendidikan. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi, dengan ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua orang panel jemputan kita pada hari ini untuk membincangkan berkaitan tajuk yang ingin kita kupas. Panel kita yang pertama ialah saudari Huda binti Mat Zuraini yang merupakan pelajar IPGM Kampus Tun Hussein On, option pendidikan Islam. Dan panel yang kedua ialah saudari Munirah binti Maliki yang juga merupakan pelajar IPGM Kampus Tun Hussein On, option pendidikan Islam. Jadi, sebelum memulakan perbincangan kita, marilah kita menelusuri dahulu dakwah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Zaman ini sering dilihat sebagai zaman keemasan dalam sejarah Islam, di mana kegiatan dakwah dipraktikkan dengan sifat kesederhanaan dan juga keberanian yang luar biasa. Dakwah pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin memaparkan contoh yang terbaik dalam menyebarkan Islam. Salah satu aspek penting iaitu keadilan yang diamalkan oleh para khulafa. Mereka menjadikan Islam sebagai landasan bagi setiap keputusan yang mereka buat dan juga sikap mereka yang adil dan penuh kasih sayang terhadap umat Islam telah menyebabkan ramai orang ingin memeluk agama Islam. Jadi, marilah kita masuk kepada persoalan kita yang pertama, iaitu berkaitan bagaimanakah dakwah yang dilakukan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Mungkin saudari Huda boleh mulakan. Silakan saudari Huda. Baiklah, terima kasih saudari Siti Nakibah binti Nordin selaku moderator kita pada hari ini. Baiklah, saya akan mulakan perbincangan ataupun perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan dakwah kegemilangan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, jadi pertamanya saya akan menjelaskan biodata mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenar ataupun nama penuh bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru, dan beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 572 Masihi, iaitu 2 tahun selepas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini berketurunan Bani Taim, iaitu kaum Quraisy, dan beliau digelar sebagai As-Siddiq, iaitu orang yang paling benar dalam berkata-kata, dan beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berumur 63 tahun, dan beliau dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita akan pergi serba sedikit mengenai sifat-sifat utama dalam diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang yang sangat pemurah. Sebagai contoh, beliau pernah memerdekakan setiap hamba yang diseksa seperti Bilal bin Rabah.
Beliau juga berani kerana selalu mencuba untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda cuba untuk dibunuh oleh kaum baginda sendiri semasa berada di kota Mekah. Beliau juga merupakan seorang yang hartawan dan dermawan yang sering membelanjakan harta ke jalan Allah, dan beliau juga merupakan seorang yang mempunyai semangat setiakawan yang sangat tinggi, terutamanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada bagaimana dakwah yang dilakukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Baiklah, yang pertama sekali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini telah meneruskan gerakan tentera yang mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda telah menubuhkan satu pasukan tentera, dan ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq beliau menyambung usaha Nabi yang telah wujudkan pasukan tentera tersebut, yang mana tindakan beliau itu ditolak oleh sesetengah sahabat, tapi beliau tetap lakukannya kerana beliau yakin dengan adanya gerakan tentera ini, ancaman-ancaman seperti orang murtad dan juga musuh Islam sama ada daripada dalam ataupun luar negara dapat diatasi. Sebagai contoh, Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini telah melantik panglima-panglima perang seperti Khalid Al-Walid. Okey, seterusnya yang kedua, perluasan kuasa, yang mana ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini beliau melakukan perluasan kuasa yang telah menyebarkan Islam ke seluruh semenanjung tanah Arab. Contohnya seperti di Parsi, Syria dan juga Rom, yang mana seperti yang kita ketahui, Rom merupakan sebuah empayar yang sangat besar dan kuat yang telah menguasai Mesir. Yang mana ketika itu penduduk Rom ini terdiri daripada pelbagai kaum yang beragama Kristian, dan pada ketika itu juga mereka diperintah oleh pemerintah yang zalim. Disebabkan itu lebih mudah untuk agama Islam menapak di Rom kerana mereka sedang mencari pemerintah untuk menggantikan pemerintah sedia ada mereka. Dan perkara yang sama juga berlaku di Parsi, yang mana Panglima Khalid Al-Walid dan Musana bin Haris telah menakluki negara Parsi dengan sangat mudah, yang mana di Parsi ini merupakan satu perluasan kuasa Islam yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi yang terakhir sekali adalah gerakan Ar-Riddah, yang mana gerakan ini diperkenalkan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menentang golongan-golongan yang murtad, golongan yang enggan membayar zakat, dan juga golongan yang mengaku diri mereka sebagai nabi palsu. Golongan-golongan ini perlu ditentang dan perlu dihapuskan kerana jika mereka tidak dihapuskan, lebih ramai orang Islam yang akan terpesong, yang akan mengikut langkah mereka yang salah. Sebagai contoh, golongan-golongan murtad ini dipimpin oleh nabi-nabi palsu seperti Musailamatu Al-Kazzab, iaitu Yamamah. Okay, baiklah. Tadi kita telah dengar mengenai Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya kita akan pergi kepada biodata dan juga dakwah mengenai Saidina Umar Al-Khattab. Okay, secara ringkasnya, biodata Saidina Umar Al-Khattab ini, nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail, dan dilahirkan di kota Mekah pada tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berketurunan Bani iaitu Quraisy, dan beliau digelar Al-Faruq, iaitu pemisah antara perkara yang hak dan juga batil. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah ketika berumur 63 tahun dan dimakamkan di sisi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, antara sifat-sifat utama Saidina Umar Al-Khattab ini ialah beliau seorang yang keras, iaitu beliau suka beradu kekuatan tetapi dengan cara yang baik dan ke arah yang benar. Beliau juga merupakan seorang yang berani. Sebagai contoh, beliau pernah melakukan dakwah secara terang-terangan pada waktu siang. Dan beliau ni juga
merupakan seseorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan kecerdasan yang luar biasa, yang mana setiap pendapat ataupun kata-kata beliau dan pandangan yang diberikan sentiasa bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, beliau merupakan seorang yang cekap dalam menunggang kuda. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan pergi dengan lebih lanjut mengenai dakwah ketika zaman Umar Al-Khattab. Pada zaman Umar Al-Khattab ini, beliau telah memperkenalkan satu majlis yang dinamakan sebagai Majlis Syura, yang mana Majlis Syura ini merupakan badan perundangan tertinggi negara Islam ketika itu. Yang mana Khalifah Umar Al-Khattab ini sendiri menjadi ketua negara dan dibantu oleh ahli-ahli dalam Majlis Syura tersebut. Okay, tujuan Majlis Syura ini dibentuk adalah untuk memberi peluang dan juga kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan pandangan mereka demi kemajuan agama Islam. Maksudnya dekat sini, segala masalah ataupun perkaitan dengan negara mereka ketika itu diselesaikan dengan perbincangan dalam Majlis Syura. Maksudnya Khalifah Umar ketika itu tiada hak untuk menentukan keputusan tanpa berbincang dahulu dalam Majlis Syura ni. Dan Majlis Syura ini juga dibincang bertepatan dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama. Okey, seterusnya cara dakwah pada zaman Umar Al-Khattab ialah dengan mengembangkan pengajaran Al-Quran. Okey, sebagaimana dekat zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, berlakunya nabi-nabi palsu, golongan murtad dan juga golongan yang enggan membayar zakat ini adalah kerana kurangnya ilmu ataupun kurangnya pendalaman mereka dalam Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab mengambil inisiatif untuk mengembangkan lagi pengajaran Al-Quran supaya lebih ramai lagi rakyat ataupun masyarakat Islam yang mendalami maksud dan juga intipati Al-Quran itu sendiri. Okay, sebagai contoh, Sayyidina Umar menyediakan guru-guru agama untuk dihantar ke kawasan-kawasan taklukan Islam. Sebagai contoh, di Kufah dan juga Basrah, dan guru-guru agama ini ditawarkan dengan ganjaran gaji yang sangat lumayan supaya mereka berminat untuk mengajar masyarakat Islam ketika itu. Sebagai contoh, Abu Sufyan pernah dihantar untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang Badui di kawasan pedalaman. Okey, di peringkat wilayah pula, sekolah-sekolah ditubuhkan, tapi bukanlah dengan dibentuk kawasan sekolah, tapi hanya dengan dilakukan sekolah itu di kawasan masjid sahaja untuk mengajarkan pelajaran Al-Quran. Dan cara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika itu adalah dengan memberikan ganjaran kepada masyarakat Islam ataupun pelajar-pelajar yang berjaya untuk menghafaz kandungan Al-Quran dengan baik. Baiklah, ya itu sahaja perkongsian daripada saya mengenai dakwah untuk Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Huda atas perkongsian berkaitan dakwah pada zaman Khulafaur Rasyidin, iaitu pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Jadi, seperti yang kita tahu, zaman Khulafaur Rasyidin dipelopori oleh 4 orang sahabat. Jadi, seterusnya saya ingin menjemput Saudari Munirah untuk menerangkan berkaitan dakwah pada zaman Khulafaur Rasyidin bagi Saidina Osman dan juga Saidina Ali. Dipersilakan Saudari Munirah. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator Siti Nakibah binti Nordin. Sebelum saya masuk kepada topik utama kita iaitu dakwah pada zaman Uthman bin Affan, saya beri sedikit pengenalan tentang khalifah ketiga kita iaitu Uthman bin Affan. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Tarikh lahir beliau adalah pada tahun 576 Masihi. Beliau berasal daripada keturunan Bani Umayyah. Khalifah Uthman bin Affan ni dilantik menjadi khalifah pada tahun 644 Masihi, iaitu bersamaan dengan
23 Hijrah. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 12 tahun, iaitu bermula daripada 644 Masihi sehingga 656 Masihi. Beliau mendapat gelaran Dhu Nurain, iaitu yang bermaksud yang mempunyai dua cahaya, kerana beliau telah menikahi dua orang puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Uthman bin Affan ni terkenal dengan sifat dermawan dan juga pemalu. Uthman bin Affan ni merupakan salah seorang ahli korporat yang berjaya. Dan beliau menggunakan kekayaan yang beliau ada tu di jalan Allah. Okay. Seterusnya kita masuk kepada dakwah Uthman bin Affan. Yang pertama ialah pembukuan Al-Quran. Berlaku perbezaan bacaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perluasan kuasa pada zaman Uthman bin Affan telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi secara meluas. Jadi apabila ramai orang-orang memeluk Islam, jadi sudah tentu banyak perbezaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dan perbezaan-perbezaan bacaan ni telah menyebabkan timbulnya salah faham antara umat Islam dan mereka saling tuduh-menuduh untuk menyatakan yang bacaan mereka betul dan menyalahkan bacaan wilayah yang lain. Oleh itu, Uthman bin Affan telah mengambil satu inisiatif untuk mengadakan satu naskah Al-Quran yang seragam untuk seluruh umat Islam. Uthman bin Affan ni telah memerintahkan 4 orang sahabat beliau untuk menyalin semula Al-Quran dalam bentuk yang sempurna dan dikenali sebagai Mashaf Uthman. Salinan Mashaf Uthman ni telah dihantar ke seluruh pusat jajahan bagi menggantikan salinan-salinan Mashaf yang telah wujud sebelum ni. Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah bahasa Quraisy di dalam Mashaf Uthman ni dan salinan-salinan Mashaf yang sebelum ni telah dibakar. Langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Uthman bin Affan adalah bertujuan untuk menjamin kesucian Al-Quran sebagai sumber perundangan Islam. Dan seterusnya ialah menyebarkan dakwah. Khalifah Uthman bin Affan ni telah berdakwah di penjara dan telah berjaya mengislamkan ramai banduan. Beliau juga banyak mengajar hukum Islam kepada rakyatnya. Ramai pendakwah telah dihantar ke serata negeri bagi memperluaskan ajaran Islam. Beliau juga melantik ramai pengajar hukum Islam dan melantik petugas khas untuk membetulkan saf-saf sembahyang. Beliau banyak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalankan hukum hakam sepanjang pemerintahan beliau. Okay. Disebabkan pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan ni beliau telah banyak menakluk negara-negara lain, maka negara Islam menjadi semakin luas. Oleh itu, bila luasnya negara Islam ni, maka dakwah Islam itu tersebar dengan lebih jauh. Seterusnya ialah pembesaran Masjid Nabawi. Disebabkan pertambahan bilangan umat Islam, maka Masjid Nabawi ini dipenuhi dengan jemaah yang semakin ramai dan menyebabkan masjid itu menjadi semakin sempit. Jadi Uthman bin Affan telah membeli tanah untuk memperluaskan masjid tersebut. Dan masjid itu diperluaskan pada tahun 29 Hijrah. Masjid ni merupakan tempat penyebaran ilmu. Jadi bila Khalifah Uthman membesarkan masjid, jadi dia telah membuka peluang kepada orang ramai untuk menimba ilmu. Terutamanya ilmu tentang ajaran Islam. Okay. Seterusnya ialah tentang Ali bin Abi Talib. Biodata diri Ali bin Abi Talib, nama penuh beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Beliau lahir pada tahun 602 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Beliau berasal daripada keturunan Bani Hashim.
Khalifah Ali bin Abi Thalib ni dilantik menjadi khalifah pada tahun 656 Masihi bersamaan dengan 35 Hijrah. Beliau telah memerintah selama 5 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib ni merupakan sepupu Rasulullah SAW dan beliau telah berada di samping Rasulullah SAW sejak dari usia yang muda. Jadi itu beliau ni merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Seterusnya ialah dakwah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Antara sumbangan besar Ali bin Abi Thalib dalam dakwah Islam adalah beliau menerima jawatan khalifah dalam kegoyahan umat Islam. Selepas peristiwa pembunuhan Uthman, telah banyak konflik yang timbul antara umat Islam. Antaranya adalah perebutan kuasa untuk menjadi khalifah dan juga untuk menghukum pembunuh Uthman. Sayyidina Ali ni pada mulanya beliau enggan untuk menerima jawatan tersebut kerana banyak konflik yang berlaku. Tetapi apabila beliau melihat keadaan umat Islam yang kucar-kacir, jadi beliau sanggup menerima jawatan khalifah untuk mengembalikan keamanan Islam sebagaimana sahabat-sahabat yang sebelum ni. Beliau telah berjaya menghentikan peperangan yang berlaku antara umat Islam. Sebagai contoh, dalam Perang Siffin. Walaupun tentera Ali bin Abi Thalib ni hampir mencapai kemenangan dalam peperangan tersebut, tapi disebabkan ada dalam kalangan pihak musuh yang rela mengangkat Al-Quran, jadi Ali bin Abi Thalib ni sanggup menghentikan peperangan tersebut dan memulakan proses perundingan. Seterusnya ialah perkembangan ilmu nahwu. Perkembangan Islam pada zaman Ali bin Abi Thalib tu menyebabkan percampuran antara orang Arab dan bukan Arab. Jadi bila berlakunya percampuran bahasa ni telah mengakibatkan kerosakan dalam bahasa Arab. Dan jika situasi ini dibiarkan, maka bahasa Arab ni akan rosak. Bahasa Arab ni merupakan bahasa Al-Quran. Jadi ada itu, Ali meminta Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu berkaitan nahwu. Abu Aswad Ad-Du'ali ni merupakan sahabat beliau yang mempelajari ilmu fiqh, Al-Quran serta ilmu nahwu daripada Ali sendiri. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali ni dialah yang menyusun ilmu berkaitan nahwu dan dia merupakan tokoh pengasas ilmu nahwu. Beliau telah menyusun kaedah-kaedah nahwu bagi menjaga keaslian bahasa Arab daripada tercemar dan rosak. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Munirah atas perkongsian beliau itu tadi. Seterusnya, kita akan masuk kepada banding beza sistem pendidikan zaman Khulafa Ar-Rashidin dan juga pendidikan masa kini. Perbandingan antara sistem pendidikan zaman Khulafa Ar-Rashidin dan juga pendidikan masa kini ialah yang pertama ialah berdasarkan tujuan sistem pendidikan itu dijalankan. Yang pertama, pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dan pendidikan pada zaman kini adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang sempurna dari segi fizikal dan juga spiritual. Seterusnya, tujuannya ialah untuk mendidik manusia agar terhindar daripada sifat jahil. Tidak kira sama ada pendidikan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin ataupun pada masa kini, kedua-duanya adalah bertujuan untuk mendidik manusia daripada kejahilan. Seterusnya ialah menekankan pendidikan seumur hidup, iaitu pendidikan yang boleh digunakan daripada lahir sehingga kita mati. Seterusnya ialah membina dan membentuk manusia mengikut acuan yang ditetapkan oleh Allah. Dan akhir sekali ialah mendidik seseorang untuk menjadi hamba yang taat dan juga patuh serta seimbang dari segi rohani dan juga jasmani. Seterusnya ialah perbezaan antara
pendidikan pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin dan juga pendidikan pada masa kini. Pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, pelajaran yang dijadikan tujuan tumpuan utama ialah berkaitan ilmu tauhid, fiqh, hadis, Al-Quran dan juga ilmu mantik. Namun begitu pada masa kini, terdapat pelbagai mata pelajaran yang telah ditambah seperti pelajaran bahasa Melayu, matematik dan juga sains. Seterusnya, perbezaan yang kedua ialah pendidikan pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin berlaku di masjid dan juga pasar-pasar sahaja. Namun, pada masa kini, pendidikan berlaku di banyak tempat seperti di sekolah. Sekolah telah dibina sebagai pusat pendidikan pada masa kini. Seterusnya ialah kedudukan guru. Pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, kedudukan guru adalah di halaman masjid dan guru akan dikelilingi oleh murid-murid. Namun, pada masa kini, kedudukan guru adalah di hadapan kelas dan murid akan berada di tempat masing-masing mengikut penyusunan yang telah ditetapkan. Pada masa kini, guru akan memilih untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi, guru berada di hadapan dan murid akan berada di tempat masing-masing dan guru akan menetapkan bagaimanakah pelajaran itu akan berlaku. Dan akhir sekali, ialah perbezaan dari segi bahasa. Pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa utama dalam pendidikan dan pada masa kini, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris telah dijadikan sebagai bahasa utama dalam pembelajaran. Terdapat sekolah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan dan juga ada sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantaraan yang utama. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Jadi, sebagai kesimpulannya, saya ingin menegaskan bahawa pentingnya untuk kita mengambil iktibar daripada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin di dalam konteks dakwah dan juga pendidikan. Kita perlu memahami dan juga mengaplikasikan nilai-nilai yang diterapkan oleh khulafa tersebut dalam kehidupan kita pada hari ini supaya kita dapat terus membangunkan masyarakat yang adil, sejahtera dan juga berdaya saing. Sekian sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.